Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mengikuti Inklusif. Kami bawakan temu bual khas. Kali ini dalam aspek untuk mengetahui lebih lanjut tentang memperkasa infrastruktur negara. Untuk itu kita ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadlan Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Terima kasih YB kerana sempat meluangkan masa bersama kami. Banyak persoalan sebenarnya, barangkali juga kerisauan diluahkan oleh pihak penggiat industri ingin ditanyakan dalam fasa sekarang ini. Antara teras utama KKR yang boleh YB Datuk Seri kongsikan dengan mereka dari segi kesinambungan dasar dan juga inisiatif yang telah disediakan sebelum ini, apakah hala tuju yang ada untuk rakyat Malaysia sekarang ini? Pertama sekali terima kasih Cik Leha dan juga pada RTM, Kementerian Penerangan kerana menjemput dan memberi ruang kepada Kementerian Kerja Raya, khususnya saya untuk bersama menerangkan apakah ada perubahan dengan perubahan kerajaan sekarang ini. Apakah dasar baru yang bakal dilaksanakan oleh kita ataupun adakah kita akan meneruskan apa yang telah dirancang dulu. Sebagaimana kita sedia maklum, walaupun berlaku perubahan di segi kerajaan, saya masih berada di Kementerian Kerja Raya. Jadi Alhamdulillah dengan itu kita dapat meneruskan ataupun merancang apa yang telah dirancangkan dulu. Cuma pendekatannya sekarang ini mungkin agak berbeza dari segi pendekatan. Sebab apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Kita sebagai satu keluarga Malaysia. Dan dalam keluarga Malaysia, dan dia ingin melihat bahawa menteri-menteri ini akan bekerja bersama dengan rakyat. Sebab itu kita kena melihat sekarang ini fokusnya, apakah yang bakal kita fokuskan. Jadi dalam konteks Kementerian Kerja Raya, tugas dan fungsi utama kita ialah untuk membina dan juga menyelenggara infra rakyat. Iaitu yang dibangunkan jalan-jalan persekutuan khususnya dan juga bangunan-bangunan kerajaan yang dibangunkan oleh kita dan diselenggarakan oleh kita. Tak kira sama ada directly di bawah Kementerian Kerja Raya ataupun kementerian-kementerian pelanggan, termasuklah hospital, sekolah dan semua bangunan-bangunan kerajaan yang lain yang dibina dan diselenggara oleh kita. Dan sudah pasti bila sebut Kementerian Kerja Raya, utamanya ialah jalan-jalan persekutuan yang jadi fokus, yang dekat kepada rakyat, yang kita kena lihat. Pertama sekali untuk menjamin keselamatan dan keselesaan rakyat. Di sinilah banyak aduan, jalan yang berlubang dan sebagainya yang perlu kita beri perhatian sebab kita nak fokuskan kepada tumpuannya kepada keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya, iaitu rakyat kita. Ini menjadi fokus utama kita dan sebab itu nanti dalam fokus ini kita telah bangunkan KPI untuk memastikan segala perancangan yang kita buat ini mestilah fokus dalam tempoh 100 hari ini yang diharapkan oleh Kementerian Yang Berhormat Perdana Menteri kita untuk kita kemukakan. Yang mana kita dah bangun KPI dengan teras-teras utamanya. Bagaimana kita nak memperkasakan ekonomi kita dalam keadaan pandemik ini. Bagaimana kita nak tingkatkan perkhidmatan kita pada rakyat, iaitu mutu perkhidmatan kita yang lebih baik. Dan bagaimana kita nak menyegerakan dengan keadaan pandemik ini, khususnya sistem kontrak itu sendiri, tender. Bagaimana kita nak percepatkan dari segi perancangan, proses tender, sehinggalah penyerahan surat setuju terima kepada kontraktor dan memulakan kontrak oleh kontraktor. Itu menjadi fokus kita untuk menyegerakan supaya proses ini dapat dilaksanakan dengan secepatnya dan akhirnya ini akan dapat menggerakkan ekonomi negara kita. Dan sebab itulah kita akan melihat perkara ini dan diharapkan dengan melaksanakan perkara ini nanti bukan saja kita menggerakkan ekonomi negara kita, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dalam sektor pembinaan ini akan dapat dibentangkan pada rakyat kita dan ianya bukan saja memulihkan ekonomi tapi kehidupan rakyat kita akan kembali kepada norma yang biasa dan ianya dapat melangsungkan kehidupan rakyat kita dalam konteks ekonomi dan sosialnya. Selain dari KPI yang Berhormat Datuk Seri sebutkan, beralih dari situasi pandemik ke endemik ini, Datuk Seri, vaksinasi merupakan satu elemen yang besar, integral dalam semua ekosistem ini. Bagaimana peratusan perjalanan pemvaksinan mereka dalam bidang di bawah KKR dan juga untuk mereka melalui transisi ini dengan lebih mudah, melihatkan 18 bulan lebih yang agak tidak konvensional bagi sesiapa juga yang melaluinya.
Memang menjadi cabaran utama kita ialah dalam melaksanakan program-program ini untuk memulakan sektor ekonomi. Sebab bidang pembinaan salah satu penyumbang kepada berlakunya kes COVID. Sebab itu kita telah menjalankan pelbagai kaedah. Satu, membangunkan SOP melalui SIDB. Kita membuat siasatan di lapangan untuk memastikan pematuhan. Kedua, kita juga bukan saja menjadi orang yang mengawal selia, bukan untuk menghukum, tapi mencari jalan. Bagaimana kita nak memudah carakan supaya sektor ini dapat bergerak dan berjalan, sebab ianya memberi multiplier effect kepada ekonomi kita. Ianya penting sebab bukan saja pekerjaan, tapi juga jadi ketumbuhan ekonomi kita itu akan berkembang dengan giatnya sektor pembinaan ini berjalan. Sebab itu kita telah menjalankan apa dipanggil CIVAC. CIVAC ini ialah kita CIDB akan bersama dengan Kementerian Kesihatan membuat vaksinasi kepada pekerja-pekerja dan sebagainya. Dengan keseluruhan ini sekarang ini kita dah dapat membuat vaksinasi kepada quite a number lah, dari segi jumlahnya hampir 300,000 orang telah divaksinkan, sama ada satu dos ataupun dua dos. Dan sekarang ini kita sedang giat untuk menjalankan di Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru. Di peringkat zon tengah ini sudah pun hampir selesai. Dan dengan itu saya mengharapkan bila dah ada vaksinasi ini, yang lebih utama ialah saya menyerulah sebenarnya kerjasama daripada pihak developers, daripada pihak contractors, bukan saja mengalahkan mereka mematuhi ataupun membuat vaksinasi pekerja-pekerja mereka, tapi yang lebih utama ialah kepada pematuhan SOP. Tempat tinggal, bagaimana kita nak pastikan tempat tinggal itu ada keadaan yang selamat, yang tidak menjadi punca merebaknya COVID-19 di kalangan pekerja sektor pembinaan, dan juga sistem dari segi pengangkutan dan juga tempat kerja. Kalau ini dapat dijaga dengan baik, insya-Allah kita tidak akan menjadi punca kepada merebaknya COVID-19 di kalangan sektor pembinaan. Amat penting untuk kontraktor sebenarnya kalau sekarang ini dengan adanya test kit yang lebih murah, RT-PCR antigen yang telah dikawal oleh kerajaan, untuk mereka menjadi amalan supaya setiap 2 minggu sekali mungkin mereka boleh testkan setiap pekerja mereka supaya dapat diasingkan mana-mana yang telah ada simptom ataupun yang ada positif dan sebagainya, diasing secepat mungkin. Sebab walaupun bila mereka dah divaksin, kes untuk sampai kepada tahap 4 dan 5 itu kemungkinannya agak kecil. Tapi kita boleh asingkan saja, tak perlu pergi ke hospital dan sebagainya. Dan dia dengan itu mereka tak perlulah ditutupkan operasi mereka, dan mereka tidak akan mengalami kerugian. Itu yang kita nak pesan pada semua sektor pembinaan, the players actually. Bergerak ke hadapan juga kita ingin ketahui apa antara rekod kejayaan ataupun apa antara KPI sebelum ini dan bagaimana ia dipertingkatkan untuk misi seterusnya. Kita akan tanyakan sekali lagi kepada YB Datuk Seri sebentar lagi, tapi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Inklusif. Kembali bersama kami dalam Inklusif. Kita masih lagi berbicara dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadlan Yusof. Yang Berhormat Datuk Seri sebagai Menteri Kanan Kerja Raya, infrastruktur ini satu part yang sangat integral, sangat penting dalam pembangunan negara, kerana jika tidak ada fundamental itu, bagaimana untuk operasi ekonomi yang lain sama-sama mencapai kemakmuran. Untuk track record ataupun rekod kejayaan, bagaimana ia dilihat relevan ataupun boleh disambung semula untuk mengembangkan lagi dan juga memakmurkan ekonomi negara? Dalam konteks perancangan dan apa yang juga telah dilaksanakan, kita melihat apa dikatakan connectivity berdasarkan keperluan rakyat. Misal kata di Semenanjung, projek utama yang sedang rancak kita laksanakan ialah jalan perhubungan di antara Kota Baru ke Kuala Krai. Dan kemudian daripada situ sambung terus ke Bentong yang dipanggil Jalan Lingkaran Tengah, CSR, Central Spine Road, untuk di Semenanjung ini. Selain daripada itu, banyaklah tempat-tempat lain. Sabah dan Sarawak sudah pasti fokus orang ialah Pen Borneo. Sabah, Pen Borneo, Sarawak yang saya sendiri begitu dekat dan
selalu turun ke padang melihat dari segi pelaksanaannya supaya keberkesanan pelaksanaan, sebab rakyat ingin melihat jalan ini disiapkan secepat mungkin. Sebab kalau jalan ini siap, maka ianya memudahkan perhubungan, percepatkan perhubungan dan sudah pasti mengurangkan kos dari segi menjalankan bisnes dan urusan-urusan lain. Sebab tempoh masa perjalanan lebih cepat dan lebih singkat. Itu yang kita fokuskan untuk Sabah dan Sarawak. Dan di samping itu, kita juga melihat kepada perhubungan di luar bandar. Sebab jalan-jalan perhubungan di luar bandar ini perlu dibangunkan. Misalkan di Sarawak, kita dah lancarkan Sabah Sarawak Link Road. Dan ini nanti diharapkan akan dapat memudahkan perhubungan disebabkan bila berlaku pandemik. Negara Brunei misalnya telah menutup sempadan dan perhubungan di antara Lawas, Limbang ke Miri terpaksa melalui Brunei. Tapi bayangkan kalau jalan ini tak dibuka, kadang-kadang kapal terbang pun sekarang ini terhad. Jadi ini menjadi cabaran dan sebab itu kita kena melihat keseluruhan suara rakyat ini bagaimana kita nak hubungkan. Kementerian Kerja Raya walaupun peranan utama kita ialah untuk jalan persekutuan. Jalan persekutuan ialah jalan utama yang menghubungkan antara negeri dan daerah. Itu dikatakan jalan persekutuan. Kalau dalam apanya dituliskan sebagai FT lah, Federal Trunk Road kan. Jadi ini utamalah petugas utama kita, tapi kita juga sebenarnya di bawah kluster infra yang saya jaga. Kementerian Luar Bandar di bawah kita. Dan Kementerian Luar Bandar ini akan merancang semua jalan perhubungan di luar bandar yang akan menghubungkan jalan-jalan kampung, jalan desa ini kepada jalan utama. Yang ni pun kita kena bangunkan, melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga cakap jangan kita fokus saja kepada projek-projek mega. Bila katakan bekerja bersama rakyat, yang melihat apakah keperluan rakyat di bawah sana. Ini yang kita nak fokuskan, dan dalam itu nanti saya melihat dalam kluster infra kita akan berbincang dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagaimana kita dapat merancang, memberi keutamaan jalan mana yang diberi keutamaan dulu dan kaedah pelaksanaannya supaya ini dapat dilaksanakan lebih cost efektif, lebih berkesan, dan ini yang menjadi fokus kita nantilah. Sudah pasti di Semenanjung tol highway, lebuh raya betul. Ini menjadi isu yang besar. Dalam konteks pampasan, kalau tol tidak dinaikkan, kita kena bayar pampasan pada toll holders. Jadi ini selalu menimbulkan konflik. Rakyat kata mengapa perlu bayar pampasan dan sebagainya. Tapi di sinilah perimbangan sekarang ini kita nak fokus juga. Diharap dalam satu hari ini kita dapat menyelesaikan berhubung kait dengan tuntutan dan bagaimana kita nak reorganize kaedah tol di negara kita. Dan kita dah bincang dengan konsesi dan diharapkan nanti kita akan dapat kata putus dan mencari penyelesaian yang menang-menang untuk semua, untuk kerajaan, untuk syarikat konsesi, untuk investors. Yang lebih utama ialah kepada pengguna jalan raya, iaitu rakyat kita. Dan juga bagaimana kita nak bangunkan highway yang baru. Banyak cadangan daripada private sectors, pihak swasta, disebabkan kalau nak bergantung pada kerajaan, dana kerajaan ini terhad. Sebab kita nak bangunkan jalan-jalan persekutuan, jalan bandar, jalan industri, jalan luar bandar, jalan desa dan sebagainya. Tapi dana kita terhad dengan adanya pandemik ini. Dan sebab itu kita kena lihat bagaimana dasar untuk kita galakkan pelaburan daripada pihak swasta, terutamanya membangunkan highway dalam kaedah dalam konteks keadaan baru ini. Sebab ini penting, akhirnya kita mengharapkan ianya akan dapat menggerakkan ekonomi negara kita melalui pelaburan daripada pihak swasta. Dan ini juga menjadi fokus kita nantilah. Bukan saja di Lembah Kelang terutamanya, tapi juga kalau dapat dibawa di luar Lembah Kelang. Supaya pelaburan pihak swasta ini dapat membangunkan infra dan konektiviti di kalangan rakyat kita, khususnya kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan. Misal kata di kawasan Pelabuhan Kelang, area itu menjadi kesesakan disebabkan banyak kenderaan-kenderaan berat yang mengangkut barang dan sebagainya daripada pelabuhan dan sebagainya. Itu pun kita kena tengok bagaimana kita nak bangunkan jalan perhubungan yang lebih baik dan efektif.
saranan, barangkali nasihat pengalaman yang Berhormat Datuk Seri sendiri kepada warga KKR, apa antara pemangkin motivasi untuk menyahut saranan pencapaian 100 hari ini dalam sedikit masa yang kita ada ni, Yang Berhormat? Saya mengharapkan dan sebenarnya bersyukur dan berterima kasih. Saya mempunyai tim di Kementerian Kerja Raya dan juga semua agensi di bawah Kementerian Kerja Raya. Tak kiralah CIDB, JKR, Lembaga Lebuh Raya. Kita mempunyai tim yang begitu komited. Dan komitmen kita ialah untuk merealisasikan aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Pertama, menggerakkan keluarga Malaysia ini dalam konteks kementerian. Bagaimana kita nak terjemahkan bahawa perancangan kita nanti bila kita membangunkan sesuatu itu dalam konteks keluarga. Benanya infra bangunan itu kita kena melihat dalam konteks keluarga. Maknanya inklusif. Tapi pada masa yang sama rakyat kena faham dalam kita membangunkan keluarga juga kita ada kemampuan. Jangan kita hidup di luar kemampuan. Kalau semua tak bolehlah hutang sana, hutang sini kita buat. Tapi kita dalam konteks kemampuan negara kita, kita akan bina segala kemudahan yang memenuhi kehendak rakyat kita. Dan ini komitmen daripada semua warga Kementerian Kerja Raya dan juga agensinya untuk kita bersama bekerja bersama rakyat dan memastikan bahawa negara kita nanti akan dapat bukan saja menangani pandemik, tapi kita akan dapat membina negara yang sejahtera, yang aman, damai dan akhirnya makmur. Kita dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai. InsyaAllah itulah komitmen kita di Kementerian Kerja Raya. Baik, untuk itu saya yakin bicara ini kita akan sambung juga kita ikuti bagaimana kemajuan dan juga keep track dengan apa yang dilakukan oleh pihak kementerian. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi meluangkan bersama kami dan terima kasih kembali. Terima kasih. Kita mesti akan jumpa lagi lepas ni. Baik. Dan untuk itu sehingga ke siaran eksklusif yang untuk temu bual khas dalam inklusif yang kemudiannya terima kasih kerana menyaksikan temu bual khas ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.